Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masa berhijrah, Nabi telah singgah di Gua Sur. Ringkas ceritanya, Gua Sur ni atasnya terbuka tuan-tuan. Boleh muat tak ramai 2-3 orang sahaja. Dalam keadaan macam itu, datang orang kafir Quraisy sampai naik ke atas Gua Sur. Maka berkata Abu Bakar dalam gua ni, wallahi law ra'a ahaduhum tahta qadamaihi la ra'ana. Demi Allah, kalaulah seorang daripada mereka itu tengok di bawah tapak kakinya, dia akan nampak kami. Dia akan nampak kami. Tak payah mengendak, tengok dia nampak. Abu Bakar mengambil hukum dunia. Abu Bakar mengambil hukum alam. Abu Bakar mengambil hukum sebab tengok nampak. Tapi Nabi ajar kepada Abu Bakar satu lagi hukum, namanya hukum Tuhan dunia, hukum musabbib, penjadi sebab. Maka di situ bertembung antara dua hukum. Hukum zahir seperti apa yang Abu Bakar kata, maka Nabi mengingatkan satu lagi hukum, iaitu Tuhan kepada Allah. Ya Abu Bakr ma zannuka bisnai illa anna Allah salisuhuma. Hai Abu Bakar, bukan kita berdua je, Allah ada ketiga. Macam mana nak mengadakan Allah? Allah tu ada dah, tapi nak adakan dalam kehidupan kita. Kenapa kita silap? Kerana kita terlupa Tuhan. Kita merasa Tuhan tak ada. Walaupun kita kata Tuhan ada, tapi tindakan kita terlupa Tuhan tu ada. Jadi akhirnya kita akan terbabah. Ini poin yang paling besar. Siapa yang merasakan kebersamaan Allah, maka pada masa itu dia jadi baik. Dia terpimpin, dia terarah, dia terpandu, dia akan menjadi amat baik. Tapi bila Tuhan tak ada, payah. Tuhan ada tak ada ni tuan-tuan, bukan kita cakap Tuhan ada. Bukan kita cakap bahawa Tuhan tu ada, dan bukan kita berkata kita ni sembahyang menunjukkan Tuhan tu ada, bukan begitu. Saya kisahkan satu kisah. Seorang lelaki Arab berkahwin. Dia kaya. Perangai Arab ni selalu ke masjid sembahyang. Tapi dia kahwin ni lama tak dapat anak. Dia berobat sana sini, akhir sekali bila dah berobat banyak kali, dia telah mengambil satu keputusan pergi ke satu klinik yang paling hebat di Eropah atau Amerika. Lama masa. Bila buat test, maka pakar tu kata, maaf saudara, dapatan kajian kami menunjukkan sperm kamu tidak memungkinkan untuk kamu dapat anak. Sugul, duit tak kira lah berapa banyak, sugul. Dia pulang. Sampai di rumah, macam biasa dia pergi masjid, semayang waktu di masjid. Datang seorang tua yang tengok dia ni orang biasa, orang soleh, bukan alim sangat pun, orang soleh. Lama dah nampak, kata dia. Ya, dia kata sibuk sikit. Orang tua ni kata, saya nampak muka saudara nampak sedih ni. Tak ada apa, biasa je. Kata dia, ceritalah, mudah-mudahan saya dapat bantu. Akhir sekali dia pun cerita A to Z apa yang berlaku, dan dia berubat tu, dan kegagalan. Serentak orang tua ni kata, izan fa'ainallah. Kalau begitu mana Allah? Dia terpingat. Dia baru semaya ni, baru sudah semaya ni, dia terpingat. Dia kata, dah buat pun dia pula ni. Dia kata, kita ada Allah, bangun malam, sembahyang, tawajuh kepada Tuhan.
serta-merta dia rasa satu semangat baru. Dia royak kat isteri dia, dia mula sembahyang. Beberapa ketika sahaja dia dapati isteri dia sah mengandung. Sebelum pada ni dia sembahyang tau. Okey, tak pergi masjid, dia sembahyang. Tapi orang tua tu kata ke dia, jadi terkejut dia. Izan fa'inallah. Anak kita sakit, isteri kita telefon, bang anak kita sakit ni. Tak apa, pergi kat klinik doktor pakar ada, panel abah pun ada 4 orang, tak ada apa boleh, klinik mana pergi. Jadi nampaknya kita nampak doktor dulu, kita nampak obat dulu, kita nampak pakar dulu. Saya tak marah. Bila masa kita nampak Allah, wa iza maritu fahuwa yashfini, asy-syafi al-hakiki Allah. Kita tak nampak. Bila doktor tak aku dah nyawikan wak waliah, cari kain kapan, masa tu baru nampak tu iman, Tok Bila, ustaz, pegawai agama, sumbuh-sumbuhlah takut berlaku satu keajaiban, baru nampak. Itu pun dah agak sangat pun. Gitulah. Jadi di situ macam mana kita nak letak Allah dalam kehidupan kita, nak masuk Allah dalam hidup kita. Nabi bagi tahu kepada Abu Bakar, bukan kita berdua, Allah. Baru-baru ni tuan-tuan, bulan puasa hari ini, datang ke pejabat saya. Pejabat saya meriah tuan-tuan, ramai orang datang. Tiap-tiap hari ada je. Luar negeri, dalam negeri, luar negara, dalam negara, macam-macam orang. Datang orang Iraq, seorang imam di Iraq. Dia datang 2 orang, minta bantuan. Antara kesahan yang dia cerita, dia tunjuk kat saya Facebook dia, laman web, cerita 3 kali percubaan pembunuhan ke atasnya. Salah satu dia cerita kat saya, satu malam sudah dia semayang isyak, ramai dah orang pulang, dia nak pulang, dia dengar suara orang kepung masjid. Kemudian orang padang api, dia tahu dah ni mesti orang nak bunuh. Kemudian masuk masjid, tembok rambang. Sudah tembok rambang, cari dia. Masa tu kata dia dapat satu idea, dia masuk atas menara, dia duduk dalam menara. Selepas tembok merabang ni, anggur-anggur ada sini, tembok gini, maka mereka kata, mam, keluarlah, kita nak berdamai, kita tak ada apa, nak ajak biasa je. Selepas peluru beratus-ratus dia lepaskan. Sedang dia bercakap, saya tanya dia satu soalan. Saya kata, saudara, aku nak tanya mula, apa perasaanmu ketika mana kamu duduk dalam menara tu dan masa tu orang sedang tembok, apa perasaanmu? Dia jawab, perasaanku ketika itu, aku teringat apa yang berlaku kepada Rasulullah SAW dan Abu Bakar dalam Gua Sur. Izhuma fil ghar. Aku teringat dan aku tawajuh kepada Tuhan sebagaimana Allah selamatkan nabinya dan rasulnya serta Abu Bakar ini. Ya Allah, dia seorang, dia nampak Allah dan dia selamat, tuan. Jadi dalam hidup kita ini yang kita nak, ramai orang beriman dengan rezeki. Saya hantar berapa duit ada? InsyaAllah Syekh ada kat dalam 30-40 ribu. Bagus lah Syekh sedang. Syekh hantar ada berapa? Saya kemah lagi 50 ribu. Okey, bagus. Syekh hantar ada berapa? Saya ada lah dalam
1,000 air berat ni. Oh, saya defisit, saya tengok. Kita beriman kepada rezeki, tapi kita terlupa nak beriman kepada Tuhan rezeki. Ar-Razzaq, kita terlupa. Kita beriman kepada rizq, kita lupa nak beriman kepada Ar-Razik, pemberi rezeki. Jadi kita jadi susah. Itu dalam hidup kita. Semua orang dah nampak benda, semua orang dah nampak hal ni, tapi orang terlupa nampak takwa. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, tak nampak. Tapi dia nampak yang tu. Ni gigi tuan-tuan. Tengok, penting kita kena rasa Allah ada bersama kita. Ada seorang tok guru tasawuf, kata silap nama Muhammad ibn Siwar. Cerita lama. Pak saudara dia ajar dia 3 patah perkataan. Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nazirun ilayya. Allah bersamaku, Allah penyaksiku, Allah tengok kepadaku. Diulang 3 kalimah. Allahu ma'i. Jadi dia kata pagi ulang 3 kali, petang ulang, tambah pula 5, tambah pula, akhirnya dia ulang je. Ulang ni bukan apa, nak datangkan ingatan kepada Allah. Natijahnya dia rasa sembahyangnya khusyuk, ibadahnya khusyuk. Sampailah dia dapat ilmu yang banyak, dia jadi orang yang baik, alim. Sampailah umurnya tua. Satu hari dia berjalan ke pekan. Sampai di pekan, dia tengok orang nampak macam havoc, ketakutan, lari, pakat lari jauh. Dia kata, ada apa ni? Jawab mereka, ada orang mengamuk. Tengok-tengok ada seorang lelaki mengamuk, pegang seorang anak perempuan, letak mata pisau pada leher. Orang tak berani lagi dekat. Kalau dekat kena bunuh, ataupun budak ni kena bunuh. Dalam keadaan tak tentu haraf tu, orang tua ni pergi. Orang kata, orang tua mu jangan pergi, hang pun bertokak nak berlari tak dah dah, kena bunuh saja. Dia pergi. Orang ramai tengok macam mana ni. Dia jalan dengan tongkat dia ni, dengan depan orang tu, face to face, seorang sama seorang. Tengok, sampailah betul-betul dekat dengan orang ngamuk tu. Dia tengok muka orang ngamuk tu tengok ke dia. Kemudian bebek mulut dia sepatah tu. Tak semena-mena hak ngamuk tu mata pisau jatuh, rebah. Bila rebah, ramailah hero tolong marinya. Takak dia dekat. Orang tanya kepada orang yang sasau ni, orang tua tu kata apa kamu? Kata apa ke hang, siapa hang jadi rebah ni? Dia japis kapah apa? Kata dia tak. Orang tua tu tengok aku, dia cakap dengan aku, Allahu nazirun ilaika. Allah tengokmu. Oh, bahasa tu tuan-tuan. Terkejut dia. Maknanya, macam mana kita nak hidup dalam hidup kita? Allah, Allah, Allah.